Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk orang kita. Okey, kat sini saya nak buat video mengenai khas untuk orang tanya kan, lampu neutral, lampu top, lampu signal, lampu tuti ada masalah tak menyala. So kita nak buat lah video sebab banyak sangat komen. Saya nak jawab pun susah satu-satu. Kita bagi tahu detail. Okey, kat sini sebelum tu kita tahu indikator ni dulu adalah neutral, top, signal, tuti dan juga kita punya head beam. So 5 benda ni je indikator untuk 125R. RPM, kmh, minyak pun tak payah sebut lah kan. Ramai orang yang ada masalah benda ni, terutamanya bila on switch. Sepatutnya dia macam ni tau. Dia macam ni, maknanya lampu neutral dengan lampu tuti ni menyala. Okey, bila tak menyala, bermakna ada masalah. Masalah dia terutama sekali kita tak tahu lagi punca daripada bab bakar ke, kita punya fuse putus ke, bateri kita tak ada function. Meter ni bila menyala, kita tahulah bateri kita okey dan kita punya mentor okey. Tapi bila orang yang tak menyala ni ada masalah. Okay, bila kita on switch tak ada lampu, memang kata tak ada lampu lah, ni ada kan sebab okey. Bila kita on switch tu tak ada lampu, korang pertama sekali korang kena check adalah fuse. Okey, fuse dekat bateri ni macam saya dah pakai bateri besar kan, so tak ada lah kotak cover tu. Fuse bateri adalah duduk dekat sini. Dia duduk kat sini. Kalau korang pakai box bateri pun dia ada kat sini juga. So korang boleh buka lah cover ni dan korang tengok fuse korang sama ada okey ataupun tak okey. Biasanya kalau fuse ni putus, dia tak boleh nak charge ke dalam kita punya bateri. Okey, so automatic lah bateri korang tak akan keluarkan api disebabkan fuse ni putus. Kenapa fuse ni putus? Fuse ni putus disebabkan daripada pita pintas yang dekat motor korang. Sama ada bab korang terbakar pun boleh jadi dia terputus. Korang punya wiring short pun boleh menyebabkan benda ni putus. Sama ada overcharge pun boleh menyebabkan benda ni putus. So banyak benda disebabkan fuse ni putus. Fuse ni saya pakai saya 20. Bateri saya pakai 5 punya kan. Saya 5 kan. Benda ni putus memang tak ada function. Lepas tu yang seterusnya adalah korang punya bateri korang lemah. Sebab apa lemah? Sebab korang punya dekat tepi tu, tepi cover kan, dekat cover sini dia ada satu rectifier. Rectifier ni adalah tugas untuk convert api. Bila benda tu rosak, nak convert api untuk sampai dekat korang punya ni tak ada. So tak boleh nak charge lah. Okay, dia sebagai macam kalau kereta dia pakai alternator, tapi kita pakai rectifier. So rectifier tu kalau rosak memang tak boleh nak charge bateri. Itu salah satu sebab. Okay. Yang seterusnya bateri korang weak disebabkan korang tukar rectifier baru, tapi masih lagi korang punya bateri tu tak mendatangkan api yang baik. Tiba-tiba tukar bateri dalam seminggu rosak. Dalam ni korang tahu apa benda? Bila coil magnet rosak, coil magnet tak cukup nak power, nak charge korang punya bateri, nak sampai ke rectifier tak sampai. So korang kena tukar coil magnet. Coil magnet ni paling mahal. Benda ni jarang rosak. Dia akan rosak tapi jarang rosak. Tahan lah benda ni, tahan. Sebab magnet Jepun ni sebenarnya tahan. Kecuali korang tukar brand lokal, saya tak berani jamin lah. Tapi kalau original sampai beratus ringgit, benda ni lah dalam ni. Dalam ni dia adalah api untuk supply kita punya api kepada CDI, untuk CDI ke coil plug terus kepada kita punya blok. Lepas tu api ni juga pergi kita punya lampu depan, lampu belakang dan juga lampu meter. Api ni juga pergi ke rectifier untuk convert api kepada DC dan charge kepada bateri. Jadi kalau benda ni salah satu rosak untuk charge bateri, motor memang hidup tapi bateri korang sentiasa weak lah. Senang cerita, bateri tukar baru ke, rectifier tukar baru ke, still tak boleh charge adalah punca daripada benda ni. So korang kena tukar lah. Itu paling perit sekali lah dalam hidup. Kalau motor ni kalau mengenai coil magnet memang perit. Sebab kena tukar. 125 senang sebab dia duduk dalam keadaan kering. Tapi kalau macam Pak Lejang, kebanyakannya duduk dalam keadaan basah. Yang tu lagi banyak kerja nak kena buat. Okey, seterusnya indikator ni pula, dia bukannya suka-suka. Dia bukan untuk paparan info semata-mata. Dia adalah function untuk memberitahu info yang tepat. Selain pada tu, memberitahu kita punya komponen tu masih okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebelumnya mungkin korang kata, alah untuk panel je. Kalau panel ni tak hidup pun motor boleh hidup. Yes, memang motor boleh hidup. Saya tak pernah kata motor tu tak hidup bila panel ni tak hidup. Tapi nak bagi tahu yang bila panel ni memberitahu kita syarat apakah komponen-komponen motor kita tu masih okey ataupun tidak. Yang pertama, kita tengoklah biasanya lampu neutral dengan lampu top, dia sekali satu wiring dekat kita punya kulit belah magnet tu kan. Kalau korang buka ada satu wire, dua wire
dia pergi ke satu switch dia panggil switch gear ataupun switch neutral macam tu lah. Benda tu kalau rosak, korang on switch, dia takkan menyala. Ataupun dia menyala tapi benda tak detect. Bila korang masuk gear pun tak hilang-hilang ataupun terus tak ada api. Senang cerita benda tu tak boleh rosak. Okey, tu salah satu nak menceritakan korang punya komponen gear tu, switch gear tu masih okey ataupun tak okey. Seterusnya adalah signal. Signal ni penting. Kenapa penting? Sebelum ni kita ingat ke signal ni adalah paparan untuk kita punya motor. Bila kita on signal, dia menyala kan. So bila kita tutup signal tak menyala lah. Okay, sebenarnya benda ni penting. Sebab apa saya cakap penting? Dia menandakan kita punya kondenser signal dalam ni, dalam kepala ni sebenarnya okey. Bila kelip macam ni lah juga kita punya lampu signal berkelip. Andai kata korang buka signal tapi tak berkelip, bermakna korang punya kondenser sudah rosak. Jadi memang tak berkelip lah. Depan lampu tak berkelip, belakang signal pun tak berkelip. Bukan sekadar info, tapi malah memberitahu kita punya komponen tu masih okey ataupun tak okey. Ini salah satu benda yang paling penting. Kondenser ni benda tu menjaga kita punya bulb. Selain daripada bagi dia kelip dan juga dia menjaga kita punya bulb. Andai kata kondenser kita rosak, kita biarkan lampu tak berkelip pun tak apa, janji kita pasang signal dia menyala 24 jam. Bermaknanya tak lama lah kita punya bak lampu. Bak lampu kita pakai dekat motor kita tak lama, di 10. Okey. Selepas pada tu dia memberitahu info kita pasal kita punya kondenser tu okey tak okey. Kalau kita buat bagi kelip laju, dekat sini pun laju. Kalau kita buat kelip lambat, dekat sini pun dia kelip lambat. Dia sama, satu wiring. Okey. Lepas tu pula yang ni penting. Bila kita on, dia menyala. Sebab apa? Dia nak menunjukkan bahawasanya korang punya pelampung dalam tuti tu, ataupun orang kata apa, detect dalam tuti, pump tuti tu berfungsi dengan baik. Bila kita start benda ni hilang. Okey, neutral tak hilang. Tapi bila kita start masuk gear, terus benda ni hilang. Sebab apa? Nak memberitahu kita punya pelampung. Sebab tuti ni bahaya. Motor tu stroke ni, dia menggunakan tuti. So kalau kata info tak ada, macam mana kau nak tahu tuti kurang-kurang? So benda ni adalah benda paling penting untuk memberitahu kita punya maklumat bahawasanya pelampung kita tu dalam tuti tu cukup ataupun tidak. Benda ni lah. So kalau benda ni tak ada, kita tak dapat tahu tuti kita habis, motor jam. Okey, yang lampu headbeam ni tak payah cerita lah. Cuma nak beritahu bila wiring lampu kita rosak, lampu headbeam kita tak berfungsi lah kan. Kalau kita tahu lampu headbeam kita berfungsi dengan baik, wiring kita dengan baik, dia akan menyala kat sini. Sebab dia connect sama juga macam mana signal tadi. Sama je. Okay, cuma dia untuk headbeam dan juga untuk memberitahu kita wiring lampu kita okey. Itu sajalah. Panel ni semua menggunakan T5. Dalam ni semua menggunakan T5. Berapa biji T5? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 tapi 6. Dekat tengah meter 125ZR ada 6 T5 dan juga T10 ada 2. Okey, itu saja maklumat untuk meter yang selama ni korang tanya kan, kenapa meter saya tak menyala, lampu neutral tak menyala. Benda yang saya bagi tahu tu korang kena check dulu. Masalah bab terbakar ni jarang berlaku. Bukan selalu berlaku, jarang-jarang berlaku. Bab ni jarang-jarang berlaku. Kalau rasa tak yakin kan, korang buka, korang ambil bab-bab yang mana jalan, korang cuba pasangkan dekat neutral ataupun dekat tuti. Kalau tak menyala juga, bermaknanya bukan masalah bab, tapi masalah dengan korang punya api. Masalah dengan wire body putus pun boleh disebabkan masalah. Okay. Wire body dia, bateri kalau putus, tak supply api dekat body, so macam mana api-api nak menyala? Sebab dia body dengan api kena bergabung baru mengeluarkan api. Okey, itu saja untuk saya kongsikan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Saya harap video ni dapat menjawab korang punya soalan selama ni. Okey, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik boy, laco. Lepas ni kita buat video detail pasal meter, pasal lampu, wiring tu semua. Alright, jom.